A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak-anak sekalian, hari ini kita cuba menjawab soalan SPM sejarah, paper sejarah paper 2, kertas 2 ya. Mari sama-sama kita berbincang untuk menjawab soalan ini bersama-sama. Okey. Soalan sejarah paper 2 bahagian A ni ada 40 markah, jawab semua soalan. Okey. Soalan yang pertama, Revolusi Amerika yang berlaku pada tahun 1776 ya, kita mereka 1956. So 56 ya. 56. Revolusi Amerika berlaku pada 1776, mana 200 tahun. Kita tertinggal 200 tahun. Lebih kurang 200 tahun. Kita tertinggal kemerdekaan kita daripada Amerika Syarikat. Okey. Revolusi Amerika yang berlaku pada tahun 1776 merupakan perjuangan untuk memperolehi kemerdekaan daripada penjajah kuasa asing. Penjajah kuasa asing siapa? British juga. Sama macam kita. Dia menjajah, dia British. Jelaskan faktor berlakunya revolusi tersebut. Yang pertama, A1. Jelaskan faktor dia. Yang kedua, A2. Bagaimana peperangan tersebut tercetus? Bagaimana tercetus ya? Apakah faktor berlakunya revolusi? Dia mesti revolusi berlaku tidak puas hati, tertindas, ya, cukai, apa lagi? Kalau Malaysia kalau tak puas hati dengan penjajah British sebab apa? Sebab dia nak ambil tanah kita, tanah tahta dengan harta lah ni ya, 3 ta ni. Itu je yang biasanya konflik berlaku. Okey. Bagaimanakah peperangan tersebut tercetus? Persamaan tersebut tercetus bila berlaku rusuhan ke, bila berlaku pergaduhan, apabila berlaku rundingan tidak ada sepakat, berlaku peperangan. Itu biasa berlaku ya. Okey, mari kita tengok kepada jawapan dia ya. Okey, soalan 1A, kita nak jelaskan faktor revolusi tersebut. Ini markah dia 2 markah sahaja. Kita kena bagi, bila 2 markah, kena bagi 2 poin cukup. 2 poin saja ya. Yang pertama, menentang penjajahan British. Sama macam kita, dapat 1 markah. Kalau jawab menentang penjajahan British, dapat 1 markah. Jadi kita reflect pada kita, sama saja ya. Yang kedua, British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Tidak melindungi hak ya. Kalau mereka sakit, tidak dibela. Kalau tanah yang diambil, tidak dibela. Sama macam kita juga, kita menentang Malayan Union ya. Hak keseimbangan orang Melayu tu. Kemudian yang ketiga, menentang Akta Pemungut Cukai. Ya, kena tinggi sangat cukai. Peras ugut rakyat, dia orang tak suka. Sama macam Malaysia juga. Contohnya Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stamp, Akta Teh. Kita bagi contoh ya. Ini contoh. Kemudian tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Sama macam Malaysia, masa Malayan Union dulu, kita tak ada wakil. Raja-raja tak ada kuasa. Okay, jawab 2 saja dapat 2 markah. Tak payah jawab banyak-banyak. Yang ni dia diberi jawapan 4 ni. Kita perlukan 2 saja. Kemudian soalan yang kedua, A2 ya. Bagaimanakah perang tersebut tercetus? Macam mana berlaku perang tersebut ya? Pemimpin di tanah jajahan menubuhkan kongres. Kita pun tubuhkan UMNO. Dekat Malaysia tubuhkan apa? Tubuhkan UMNO, pertubuhan. Dia mesti ada platform untuk berjuang. Kalau tak ada platform, tak ada persatuan, berjuang mati sorang-sorang. Ya, kena ada pertubuhan. Dekat Malaysia UMNO, dekat sana tubuhkan kongres. Kemudian diketuai oleh George Washington. UMNO diketuai oleh siapa? Bapak Tun On adalah Tun Japa ya. Japa On. Datuk On Japa Siapa? Tun Japa On ya. Datuk On Japa.
Datuk on ya. Okey. Tun, jadi sekarang Hishamuddin Tun Hussein on. Tun Hussein on, nama dia on lah ya, Datuk ini yang tubuhkan. Okey. Okey, mengisytiharkan perang terhadap British pun boleh betul. Bila British buat kacau, dia nak isytiharkan perang, memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Sama dengan tanah Melayu, memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Tapi kita dah lewat 200 tahun. Ingat, kita lewat 200 tahun. Okey. Kongres meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Okey. Kita, siapa yang Kongres tu? UMNO yang tuliskan perlembagaan tu ya. Okay, draft tu dibuat oleh orang-orang UMNO. Dapat 2 markah. Jadi jawab 2 saja sudah dapat 2 markah. Ya. Dapat 2 saja dah dapat 2 markah. Jawab ini yang atas yang paling penting sekali. Jawab 2 saja. Alright. Mari kita seterusnya jawab soalannya seterusnya. Okey. Ini soalan ni bagaimana peperangan tersebut tercetus. Ya. Bagaimana peperangan tersebut tercetus, kita dah jawab. Soalan ni kita dah jawab ya. Okey, kita dah jawab faktor-faktor berlaku revolusi, kita dah jawab 2 markah. Dan bagaimana peperangan tersebut tercetus pun 2 markah. Dia menuntut kemerdekaan. Okey, revolusi berlaku sebab cukai tak puas hati. Okey. Ini sama tadi ya. Jelaskan faktor-faktor tadi dengan bagaimana perang tersebut tercetus. Kita dah bagi markah jawapan ya. Kemudian 1B. Nyatakan kesan daripada peristiwa 1A2 ya. Okey, nyatakan kesan daripada peristiwa 1A2. Kesan tadi yang perang, kesan perang tadi apa maksud dia? 1A2 adalah kesan peperangan tu. Apa berlaku? Kesannya didapat kemerdekaan, kesannya ada perjanjian damai, kesannya British bertambah lemah. Okey, itu 3 kesan. Dia 2 markah saja, bagi 2 kesan saja ya. Mari kita lihat apa kesannya. Okey. 1B, nyatakan kesan daripada peristiwa 1A atau kesan perang. British mengakui kemerdekaan Amerika. Ya, mengakui kemerdekaan. 13 buah bekas tanah jajahan digabungkan. Digabungkan semua sekali. 13 bekas jajahan, tanah jajahan British digabungkan. Jadi kesan dia merdeka terus dapat melangkah. Diberikan nama baru iaitu Amerika Syarikat. Ya, macam Malaysia daripada Melayu Union diberikan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Itu nama Malaysia yang asal ya. Persekutuan Tanah Melayu. Masa merdeka, masa hari kemerdekaan. Sistem pemerintahan demokrasi diperkenalkan. Sama macam Malaysia. Kalau soalan ni pada Malaysia, sama saja jawapan dia ya. Jawab 2 jawapan saja sudah dapat markah penuh. Ya, dia dapat kemerdekaan. Dia dapat menggabungkan, kalau Malaysia dia 13 bekas tanah jajahan, kita ada 14 negeri yang kita gabungkan ya. 14 negeri-negeri di Malaysia. Okey. 1C, apa soalan dia? Apakah iktibar yang diperolehi daripada revolusi yang berlaku di barat? Iktibarnya berwaspada terhadap kuasa asing. So British ni, dia tipu-tipu kita saja, dia jajah kita ya. Kalau kita gaduh, dia masuk dan dia kuasai. Malaysia sebab bergaduh berlaku lombong timah di Perak. Gihin dan Haisan bergaduh, raja tak boleh nak kontrol, panggil kuasa asing. Jadi jangan ambil cari pekerja asing. Kan susah, panggil Cina-Cina jadi bekerja kat sini, asing, kerja asing susah nak kontrol. Kamu tak cukup askar, tak cukup panglima. Lepas tu kena panggil orang lain. Kemudian berani mempertahankan hak. Itu dia iktibar ya.
Apakah iktibar? Kamu hak negara kamu, kamu berani mempertahankannya. Walau ketitisan darah terakhir. Berjuang bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Itu dia iktibar ya. Kalau nak berjuang alang-alang mati, biar mati secara mulia. Mati dalam perjuangan. Semua orang akan mati. Orang kecil mati, orang besar mati, orang perempuan mati, orang lelaki mati, orang tua mati, orang remaja pun mati, pemuda pun mati. Jadi alang-alang mati, biar mati dalam perjuangan. Mati syahid. Mati dalam kemuliaan, mati dalam kehormatan. Berjuang bersungguh-sungguh. Itu maksud dia ya. Mulia ya, anda mati. Mati secara terhormat. Sanggup mempertahankan negara daripada ancaman luar. Okey. Kalau ada ancaman luar, kita pertahankan. Jangan bagi dia masuk ya. Kepentingan mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat penting. Cara berperang macam mana, cara berunding macam mana, cara ekonomi macam mana, cara mentadbir negara macam mana, kena tahu. Okey. Cara belajar skor A itu macam mana tahu. Kena tahu. Ya. Disiplin kan ada. Sentiasa menjaga kebajikan rakyat, mengukuhkan perpaduan kaum. Ya, berbilang kaum, kita kukuhkan perpaduan, siapa yang sokong kita, kita kukuhkan, ya. Berlemah lembut sesama kita, tetapi bersikap keras terhadap orang asing, orang yang musuh-musuh tu kena bersikap keras, bukan lembut dengan semua orang, ya. Sentiasa menjaga kebajikan, kalau sakit tolong. Ya, Nabi bagi tahu 6 perkara. Kalau dia bagi salam, kena jawab salam. Kalau dia bersin, cakap alhamdulillah, kamu kena cakap yarhamkallah. Kalau kamu tanya dia khabar apa khabar, baik, dia kata saya sungguh gembira, saya jemput pergi makan kenduri. Pergi makan kenduri, jemputan dia kena penuhi. Kalau dia kata apa khabar kamu, saya kata saya sakit, kamu kena ziarah dia. Ya. Kalau dia kata dia kena ada apa khabar kamu, saya ada masalah, saya minta pertolongan, kamu kena bagi tolong dia. Ya, yang kelima tolong dia ataupun paling kurang kata sabar. Yang keenam untuk mengeratkan hubungan, ya, apa dia? Kalau dia mati, kamu kena uruskan kematian dia. 6 perkara untuk eratkan perhubungan, untuk mengukuhkan perpaduan di kalangan kamu, ya, di kalangan sesama kita. Tetapi kalau musuh apa buat? Tak ada 6 perkara lagi dah. Perang sahaja. Okey. Runding-runding tak jalan, perang. Last resort. Ya, tak boleh elak. Ya. Okey soalan dia, apakah iktibar yang diperolehi daripada peristiwa Rosi tersebut? Kita bagi 4 markah ni, bagi 4 poin saja ya. Iktibar dia dapat merdeka, dapat perpaduan, dapat menyatu padukan rakyat. Okey, dapat wilayah, dapat mempertahankan hak, dapat berjuang. Okey, bagi 4 saja cukup ya. Okey, soalan 1C ni kita jawab tadi. Okey. Kemudian kita pergi pada soalan 2 pula ya. Pada tahun 1951, Sir Henry Gurney, ini 200 tahun kemudian ya. 200 tahun kemudian selepas kita baca yang atas tadi. 200 tahun ya, lama tu. Pesuruhjaya tinggi British mengumumkan penubuhan sistem ahli. Okey. Nyatakan ciri-ciri sistem ahli. Sistem ahli ya. Ini dalam situasi di Malaysia ya, 200 tahun kemudian selepas Amerika merdeka ya. Amerika tadi tahun 1717, kita tahun 1951 kita baru nak runding ya. 200 tahun kemudian. 200 tahun kemudian. Kamu lambat sangat, slow sangat. Slow. Okey, soalan yang kedua adalah sistem ahli merupakan proses penting ke arah kemerdekaan. Sistem ahli. Okey, mari ini 3 markah. Ya, 3 markah. Mari kita jawab soalan ni ya. 2A, sistem ciri-ciri, nyatakan ciri-ciri sistem ahli.
Apa tu sistem ahli? Iaitu ahli bertaraf menteri. Sistem ahli ini, ahli itu bertaraf menteri. Kemudian bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan ataupun agensi kerajaan. Okey, dia jaga portfolio dia saja. Kalau pertanian saja, kesihatan saja. Kalau kerja raya saja, ya. Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja, ya. Majlis Raja setuju, boleh lantik. Biasanya Majlis Raja endorse saja, ya. Pesuruhjaya Tinggi British yang bagi nama ahli itu. Okey. Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya, ya. Mencadangkan undang-undang. Mereka menggubal undang-undang sama dengan sistem parlimen kita sekarang, ya. Kemudian dibentangkan dalam MPP, Majlis Perwakilan, Majlis Perwakilan lah, ya. Satu sistem kabinet bayangan, ini merupakan sistem kabinet bayangan. Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi, ya. Jawab mana-mana 3, 1 markah, ya. Jawab, kalau kita jawab bertaraf ahli, bertaraf menteri, dapat markah. Bertanggungjawab menjaga portfolio masing-masing, dapat 1 markah. Kemudian dilantik dengan persetujuan raja-raja, dapat 1 markah. Cukup situ dapat 3 markah. Sudah. Okey. Yang lain tak payah. Okey, soalan 2B, sistem ahli merupakan proses penting ke arah kemerdekaan. Bincangkan. Ini disuruh bincangkan. Okey. Kemudian apa yang kita nak bincangkan? Menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Latih. Ya. Yang kedua, memberi pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan. Ya. Pendedahan. Dilatih, lepas latih, kita dedahkan. Training, kita bagi dia pengalaman. Ya. Melatih, belajar saja teori, lepas tu bagi pengalaman. Dedahkan dia. Kemudian merupakan proses memupuk perpaduan kaum. Okey, 3 markah cukup. Okey, ahli terdiri daripada gabungan pemimpin berbagai kaum. Berbagai kaum ni. Kemudian menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Mendapat sokongan, ya. Itu dia. Apa yang kita nak bincangkan, sistem ahli merupakan proses penting dalam arah kemerdekaan, ya. So, kita bagi dia jawapan melatih, mendedahkan dan perpaduan. 3 markah dapat. Okey. Soalan 2. Kita pergi soalan C pula, 2C. 2C, sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan, apakah cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri? Mengukuhkan sistem ahli. Macam mana? Okey. Mengukuhkan dengan mesyuarat selalu. Buat mesyuarat selalu. Pertama. Okey. Jumpa. Silaturahim. Makan sekali. Okey. Yang kedua, buat kertas kerja. Okey. Bincang. Buat kertas kerja, bincang. Ya. Mengukuh sistem ahli. Kemudian, dibayar. Bayar gaji mereka. Okey. Bayar gaji. Ya. Yang keempat, jaga kebajikan lah. Kebajikan. Okey. Buat mesyuarat satu selalu. Kemudian bincang. Bincang-bincang kertas kerja. Ya. Buat kertas kerja. Dan laksanakan. Ikut timeline dia. Itu antaranya. Sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan, apa cadangan anda untuk mengukuh sistem ahli sebagai persediaan ke arah kemerdekaan? Bincang, buat plan of action, ya. Buat plan of action. Time ni buat apa-apa, time ni apa-apa, time dapat apa.
time ni buat tentera, time ni buat sokongan rakyat, time ni kempen, time ni buat surat tuntut kemerdekaan dan sebagainya. Buat timeline bersama dengan plan of action. Tengok pada jawapannya, sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan, apakah cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli? Cadangan, ya. Sebagai persediaan ke arah kemerdekaan sendiri, memastikan prosedur pelaksanaan sistem ahli teratur dan telus. Okey, atur betul-betul, susun dengan baik. Memastikan keanggotaan terdiri daripada berbagai kaum. Sama macam jawapan atas tadi. Ahli menjaga portfolio tertentu dengan penuh tanggungjawab. Dia jangan makan tidur saja. Dia kena buat kerja dia. Memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Okey, satu bahasa sebagai bahasa perpaduan. Jangan seorang cakap itik, seorang cakap ayam, tak faham, lama-lama bergaduh. Kesangka buruk. Transparent kena ada. Ikhlas kena ada. Menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi, satu lagi agama tonggak, keyakinan tu, kepawaan itu adalah Islam. Allah Maha Berkuasa, ya. Kena satu saja agama rasmi. Kerjasama yang kuat antara kaum untuk melicinkan pentadbiran. Macam mana dapat kerjasama yang kuat ni? Kena agama dia kuat, bahasa dia kuat. Menambah jumlah perwakilan penduduk tempatan daripada mungkin 100 kepada 200 orang. Mencadangkan undang-undang yang melindungi kepentingan penduduk tempatan. Meletakkan sistem ahli di bawah kuasa Raja-Raja Melayu, bukan di bawah kuasa British, ya. Okey, 4 dia punya markah kena jawab 4. Ya. Okey, sistem yang teratur. Sistem yang teratur, ya. Berbagai kaum, ikut kuota, jangan semua sama rata aja. Tengok siapa majoriti Melayu, majoriti ramai. Melayu kena ramai orang. Kalau Cina 2-3 orang, 2-3 orang saja wakil dia. Jangan ramai-ramai, ikut kuota, ikut majoriti. Bukan semua sama rata aja. Okey. Ikut tempat majoriti tu, ya. Kalau majoriti ramai Melayu kena pada tiap-tiap satu tempat tu ada wakil Melayu. Ya, kalau Cina ada 3 kampung aja, 3 wakil saja. Macam tu, ya. Memperkasakan bahasa Melayu, anda boleh jawab dengan Islam agama rasmi dan dapat 4 markah. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir pada kali ini. Soalan yang ketiga, undang-undang berikut yang menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan persekutuan. Undang-undang, ya. Perlembagaan persekutuan, Undang-Undang Negeri Melayu, Undang-Undang Inggeris. Ya, ini Undang-Undang Negeri Melayu ni dulu Undang-Undang Melaka. Nyatakan ciri-ciri Undang-Undang Negeri Melayu. Adat, betul? Agama. 2A dah, ya. Adat, agama tu yang penting, ya. Sedangkan Undang-Undang Inggeris ni Undang-Undang Common Law dia. Ya. Dia ada president, mana daripada keputusan hakim yang lepas dia boleh guna pakai, ya. Dia ada presidents. Ini 2 markah. Yang ni pun 2 markah, ya. Mari kita tengok bersama-sama jawapannya. Ciri-ciri Undang-Undang Melayu. Raja sebagai pemerintah, raja, ya. Rakyat memberikan taat setia. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Undang-undang Kesultanan Melayu Melaka seperti hukum, kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka mempengaruhi undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Ini yang tertulis. Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, Undang-Undang 99 Perak. Mana-mana 2 dapat markah dah. 2 markah. Okey. Undang-undang ni banyak menciptakan berkaitan dengan adat, agama, peraturan-peraturan tempatan, ya. Terangkan undang-undang Inggeris tersebut diperkenalkan oleh British di negeri-negeri Selat. Dikenal sebagai Charter of Justice. Dia ambil daripada undang-undang yang digubal di England. Ni ciri dia.
Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS sahaja diguna pakai. NNS ni apa benda? Ni dalam buku teks saya tengok ya. Contoh Charter of Justice 1807. Matlamat adalah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Mana-mana dua anda boleh dapat markah. Dua saja. Okey. Contoh charter tadi, matlamat adalah untuk melindungi penduduk asal. Ini kita sambung yang tadi ya. Di Sarawak terdapat The Sarawak Application of Law, Ordinance 1949 ni. Ya. Menggunakan the Common Law England. Common Law digunakan. Di Sabah terdapat Sabah Application of Law Ordinance. Okey, 4 markah. Jawab je 4. 1, 2, 3, 4. Dapat sesuai ya. Biasa yang senang nak ingat lah common law ni ya. Di Sabah Sarawak ada dia punya undang-undang ordinance. Di Sabah pun ada ordinance dia ya. Dipanggil ordinance. Kalau Sabah dan Sarawak dipanggil ordinance, di tanah Melayu dipanggil apa? Di Malaysia, di Semenanjung dipanggil undang-undang ya, ataupun akta. Okey. Bagaimana rakyat Malaysia dapat mempertahankan perlembagaan negara kita? Soalan dia ya, dengan cara mengamalkan prinsip rukun negara, mematuhi undang-undang negara, menjadikan undang-undang negara sebagai perpaduan dan dalam pentadbiran, menanam semangat patriotism, mengukuhkan perpaduan, mengelakkan asas perkauman. Ini jangan terlalu politik sangat. Mengelakkan perbincangan isu-isu sensitif secara terbuka. Isu sensitif iaitu raja, ras, agama Islam dan Melayu. Jangan bincang benda yang sensitif. Jangan kutuk lah. Bincang boleh, jangan kutuk. Jangan hina. Mengamalkan semangat tolak ansur. Okey. Mana-mana jawapan munasabah anda boleh tik dia. Okey. Mengukuhkan perpaduan ya. Yang penting sebenarnya rukun negara ni ya, rukun negara ni. Dan undang-undang. Ini mempertahankan perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi, semua kaitan dengan undang-undang ya. So, 3C, itulah dia persoalan ni, bagaimana rakyat dapat mempertahankan perlembagaan. Anda tulis yang tadi kita bincang tadi ya. 4 markah, ada 4 markah. Okey, 4 markah. Rukun negara, ulang sekali lagi, mengamalkan prinsip rukun negara, mematuhi kedaulatan undang-undang, ya, lepas tu menjadikan undang-undang sebagai panduan, menanamkan semangat patriotism. Jawab 4, dapat markah penuh. Okey. Selain dapat tolak ansur, elak isu sensitif dan menjaga kaum masing-masing perasaan diri.